Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Mac 2024 bersama saya Syah Muhammad Amin. Siasatan SPRM ke atas Daim Zainuddin kini menjadikan dua individu korporat terkenal sasaran Suruhanjaya anti rasuah itu. CNA Singapura melaporkan bahawa salah seorang yang disiasat ialah Akbar Khan, seorang hartawan dalam bidang hartanah mewah tempatan yang berasal dari Singapura. Seperti Daim, ahli perniagaan Akbar Khan yang berusia 83 tahun diarahkan oleh SPRM untuk mengisytiharkan asetnya dan pegangan kewangan keluarganya. Akbar ialah pemegang saham majoriti dan pengerusi BRDB Development Sedia Berhad yang merupakan pemaju hartanah mewah yang turut mempunyai projek di Australia, London dan Pakistan. Akbar dilaporkan mula menjadi kawan Daim pada akhir 1980-an. Sementara itu, laporan CNA mendakwa bahawa beberapa hari sebelum SPRM soal siasat Akbar, ia juga telah soal siasat seorang bos JLC yang terkenal. Siasatan itu dilaporkan berhubung rancangan kerajaan yang dikembar-gemburkan oleh Daim untuk menyelamatkan syarikat itu pada awal 2000. Bekas bos JLC itu dikatakan anak didik Daim. Secara berasingan, laporan CNA juga mendakwa bahawa siasatan SPRM terhadap bekas Menteri Kewangan itu telah membawa mereka menyiasat Halim Saad. Ini dipercayai merujuk kepada dakwaan bahawa SPRM telah menyoal Halim dan Daim berhubung perjanjian renong. Halim bagaimanapun menafikannya. PAS akhirnya melunaskan sejumlah hutang bernilai lebih RM659,000 kepada bekas pencetak rasmi parti itu. Menurut sumber, pembayaran dibuat melalui serahan cek kepada peguam yang mewakili NAJ Press Resources M. Sedia Berhad pada 7 Mac lalu. Pada 5 Disember lalu, Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan tawaran NAJ Press Resources untuk penghakiman ringkas iaitu keputusan tanpa perbicaraan penuh. Mahkamah juga memerintahkan PAS serta dua yang lain membayar RM656,233.69 kepada pencetak itu. Sementara itu, peguam yang mewakili NAJ Press Resources, Putra Taulan Rasul, ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Terdahulu tular satu surat dikeluarkan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan memohon sumbangan selamatkan harakah biayai perintah pembayaran mahkamah kepada NAJ Press Resources. Surat bertarikh 5 Februari lalu itu memohon sumbangan antara RM3,000 hingga RM5,000 daripada PAS kawasan, sayap-sayap dan PAS negeri. Bagaimanapun kesahihan surat tersebut tidak dipastikan selepas beberapa pimpinan PAS dihubungi tidak memberikan sebarang respons. Baik, berita seterusnya. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mengkritik Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Muhammad Sabur. Ini kerana dia didakwa tidak menyentuh isu harga beras dan ketiadaan beras tempatan di pasaran dalam ucapan di Dewan Rakyat baru-baru ini. Syed Abu Hussein berkata dia kecewa Muhammad atau lebih dikenali sebagai Mak Sabu langsung tidak menyentuh soalan-soalan yang dibangkitkan olehnya semasa perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja pada 7 Mac lalu. Katanya kepada Malaysia Kini, dia berasa amat kecewa kerana setelah menunggu hampir 1 jam, Muhammad Sabu tidak menyentuh soalan yang dibangkitkannya. Dia berkata demikian ketika mengulas ucapan Muhammad Sabu ketika menjawab ke atas perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja di Dewan Rakyat pada 11 Mac. Dalam ucapan pada 7 Mac, Syed Abu Hussein mempersoalkan keputusan KPKM mengadakan Op Bersatu Beras Putih Tempatan Op PBT yang bertuju memberi kuasa di bawah Akta 522 kepada agensi-agensi penguatkuasaan. Ia bagi menjalankan pemeriksaan ke atas isu harga beras, khususnya dakwaan ketiadaan beras tempatan di pasaran. Dia juga dalam ucapan itu meminta menteri
membentangkan keberkesanan penguatkuasaan yang telah dilakukan. Sebelum ini, Syed Abdul Hussein mendakwa beras tempatan tiada dalam pasaran kerana unit kawasalia padi dan beras gagal membuat penguatkuasaan yang rapi. Seorang ahli Parlimen Bersatu mendakwa kerajaan menawarkan perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Ia sebagai balasan untuk peruntukan bagi kawasan yang dikuasai Perikatan Nasional PN. Menurut laporan utusan Malaysia, ahli Parlimen Ketereh Clear Muhammad Noor berkata, sudah ada tawaran bagi Hamzah tanda tangan untuk menyokong, namun terdapat syarat-syarat yang mesti dipatuhi. November lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata, beliau tidak pernah menghalang atau meletakkan syarat ketat dalam soal pemberian peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Beliau mahu peraturan dihormati iaitu ahli Parlimen Pembangkang perlu berunding bersama Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof terlebih dahulu berhubung peruntukan pembangunan kawasan. Mengulas lanjut, Claire berkata, ahli Parlimen Pembangkang tidak bercadang untuk bertemu dengan Fadilah berhubung peruntukan itu selagi kerajaan mengenakan syarat. Claire berkata kerajaan tidak sepatutnya memasukkan syarat khusus untuk ahli Parlimen menerima peruntukan itu. Sebelum ini, Ketua Whip Pembangkang Taqiyuddin Hassan menuduh Anwar menggunakan peruntukan itu untuk mendapatkan sokongan daripada ahli Parlimen tertentu. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak akan menyertai siri jelajah bersama Perikatan Nasional. Demikian kata Setiausaha Agung Parti itu, Amir Hariri Abdul Hadi, mengesahkan kepada Malaysia Kini. Malaysia Kini telah menghubungi Syed Saddiq dan wakil PN untuk mendapatkan komen tetapi masih belum menerima sebarang maklum balas. Dalam satu kenyataan hari ini, Muda Sebulat Suara memberikan komitmen sebagai blok ketiga dalam dan luar Parlimen dan akan terus menjadi semak dan imbang kepada kedua-dua blok utama dalam politik Malaysia. 2 hari lalu, pemangku Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz berkata, kepimpinan Muda akan bertemu untuk membincangkan hala tuju parti dan juga untuk memutuskan sama ada parti itu akan menyertai siri jelajah bersama PN. Minggu lalu, Muhyiddin mengumumkan PN akan memulakan jelajah ke seluruh negara untuk menerangkan hal ehwal semasa kepada orang ramai selepas bulan Ramadan. Siri jelajah itu katanya akan turut disertai Syed Saddiq. Susulan itu, Setiausaha Agung Parti itu, Amir, berkata perkara itu tidak dibincangkan dalam jawatan kuasa pimpinan pusat. Syed Saddiq kemudiannya mewajarkan penyertaannya dalam siri jelajah itu dengan mengatakan ia tidak bermakna dia menyokong Pakatan Pembangkang. Kita ke perkembangan berikutnya. Peringatan ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim kepada PKR agar tidak menjadi tong sampah mengundang kecaman salah seorang pemimpin UMNO. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Fuad Zakashi berkata, PKR bukanlah sebuah parti yang bersih, malah ada pemimpinnya sendiri pernah terpalit dengan rasuah. Dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini, Fuad berkata, Hassan tidak perlu cakap besar bahawa PKR bukan parti tong sampah kerana parti itu parti mencari kuasa. Semalam Hassan dilaporkan berkata, pemimpin parti lain yang mahu menyertai PKR perlu ditapis dan disemak terlebih dahulu latar belakang mereka. Ini susulan penyertaan bekas Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Faiz Naaman dalam PKR baru-baru ini. Hassan berkata PKR juga tidak seharusnya menerima mana-mana pimpinan yang mempunyai rekod jenayah, bankrupt dan melakukan rasuah. Mengulas lanjut, Muhammad Fuad memetik satu peribahasa Melayu untuk menggambarkan bahawa PKR bukanlah parti bersih seperti mana dikatakan Hassan. Katanya Hassan lupa peribahasa seekor lembu bawa lumpur semua terpalit dengan mengingatkan kes rasuah Xavier Jayakumar yang dulunya naib Presiden PKR. Pengimport kurma disyaki keluaran Israel memohon maaf dan menarik balik produk tersebut. Ini susulan rampasan kurma produk itu oleh Jabatan Kastam pada Selasa.
Dalam satu kenyataan malam tadi, Matahari Sendian Berhad menyatakan bahawa ia tidak pernah secara sedar atau sengaja memesan produk atau menjalankan sebarang perniagaan dengan Israel dan tidak pernah melanggar sebarang peraturan. Ia berkata CJ analisis yang disediakan oleh pembekal menyenaraikan tarai itu sebagai sumber dari Israel atau kawasan Palestin yang diduduki. Katanya mereka juga telah segera menghubungi penjual dan memanggil semula produk itu. Dalam serbuan Jabatan Kastam pada 12 Mac di Northport di Klang, Selangor, 73 pek kurma jumbo McJoel organik dipercayai dari Israel telah dirampas. Seorang lelaki telah ditahan atas dakwaan penjualan kurma dari Israel, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Armizan Muhammad Ali semalam. Armizan berkata kes itu disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.